Murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran, eloklah kiranya kita menadah tangan, membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3 dalam bidang sirah unit 2. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tajuk meneladani sifat tabligh Nabi. Buku rujukan kita ialah buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 108 hingga 113 dan buku aktiviti Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 106 hingga 111. Standard kandungan. Standard pembelajaran. Objektif pembelajaran. Siapa tahu berapakah sifat wajib bagi Nabi dan Rasul? Ya, anak-anak, terdapat 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Pertama, siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Dan keempat, fatanah. Anak-anak, nak tahu tak apakah maksud tabligh serta keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW? Mari sama-sama belajar bersama-sama Ustazah. Anak-anak, siapa pernah dengar perkataan tabligh? Tabligh bermaksud menyampaikan. Sifat tabligh ini merupakan salah satu daripada sifat para nabi. Anak-anak tahu tak apakah tugas seorang nabi? Ya, sebagai seorang Nabi bertanggungjawab menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat manusia. Nabi Muhammad gigih menyampaikan dakwah walaupun menerima pelbagai tentangan dan ancaman daripada kaum musyrikin Mekah. Sebagai umat Islam, kita juga turut bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Allah suka kepada orang yang sentiasa mengikut sifat para nabi. Anak-anak, Ustazah harap anak-anak semua faham maksud tabligh dengan baik ya. Diharap anak-anak dapat menyampaikan maksud tabligh tadi kepada rakan-rakan yang lain. Ini bersesuaian dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis baginda, iaitu balighu anni walau ayah, yang bermaksud sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Di dalam hadis ini, Nabi Muhammad menegaskan betapa pentingnya dakwah dalam Islam. Sebagai contoh, di sekolah, kamu boleh menyampaikan apa sahaja maklumat yang diberitahu oleh guru kepada kawan kamu. Alhamdulillah, jika kamu pernah berbuat demikian, bermakna kamu telah mencontohi sifat tabligh para nabi. Anak-anak, bagaimanakah cara Nabi Muhammad menyampaikan dakwah? Ya, terdapat pelbagai cara Nabi Muhammad menyampaikan dakwah. Ada secara rahsia, ada juga secara terbuka dan ada juga secara bertulis. Di sini dapat kita lihat terdapat 4 keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad dalam dakwah baginda. Pertama, dakwah secara
rahsia. Kedua, peristiwa di Bukit Safa. Ketiga, peristiwa di Taif. Dan keempat, berdakwah dengan tulisan. Untuk mengetahui apakah sifat tabligh Nabi Muhammad yang ditunjukkan dalam peristiwa-peristiwa tadi, mari sama-sama kita lihat paparan yang seterusnya. Anak-anak, Nabi Muhammad memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda. Antaranya ialah isteri kesayangan baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Harisah. Sepupu baginda iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga adalah antara golongan yang terawal memeluk Islam. Semasa berdakwah secara sulit, bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib tidak menerima Islam. Ini adalah cabaran yang ditempuh oleh baginda. Dalam menghadapi situasi ini, baginda tetap memikul tanggungjawab dan tidak berputus asa dalam menyampaikan dakwah ajaran Islam. Anak-anak, seterusnya, Nabi Muhammad mengorak langkah kepada berdakwah secara terbuka. Baginda berdakwah kepada kaum musyrikin Mekah. Anak-anak, siapa tahu di manakah baginda memulakan dakwah secara terbuka? Ya, Nabi Muhammad memulakan dakwah di Bukit Safa. Semasa di Bukit Safa, kaum musyrikin mula marah, mencaci dan menghina Nabi Muhammad SAW serta keluarga baginda. Abu Lahab ialah bapa saudara baginda yang selalu menyakiti baginda. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran, baginda sabar, tenang dan bijak merancang strategi dakwah dengan lebih luas. Seterusnya, Nabi Muhammad berdakwah ke Taif. Baginda menyampaikan ajaran Islam di sana. Anak-anak, agak-agak kamu, apakah cabaran yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW di sana? Ya, di sana baginda dihina, diejek dan dilontarkan batu sehingga cedera dan berdarah. Kesian kan anak-anak? Baginda dilayan dengan sebegitu rupa di sana. Namun, segala cabaran yang dihadapi tidak mematahkan semangat baginda. Baginda menjadi semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekasaran. Baguskan tindakan baginda. Kita seharusnya mencontohi tindakan baginda dalam aktiviti seharian kita. Anak-anak, setelah berdakwah secara bersemuka, Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwah baginda kepada berdakwah dengan tulisan. Baginda mengutuskan surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin di negara Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Melalui dakwah secara penulisan ini, sebahagian besar pemimpin dan raja menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang merancang untuk memerangi Islam. Nabi Muhammad tetap meneruskan dakwah baginda dan memperkukuhkan Islam di Madinah. Ya anak-anak, terdapat banyak kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Dan yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Untuk menguji sejauh manakah kefahaman anak-anak tentang tajuk yang
bincangkan sebentar tadi, mari sama-sama kita menyelesaikan permasalahan berikut. Latihan yang pertama, sila klik pada pautan berikut. Latihan yang kedua, sila kenal pasti akhlak Nabi Muhammad SAW ketika bertabligh dan tulis pada peta azam di bawah. Baiklah anak-anak, sebelum berakhir, Ustazah ingin meminta seorang murid untuk membuat rumusan tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jelaskan apa yang kamu telah faham dan ingat. Ustazah harap anak-anak semua dapat mencontohi akhlak dan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Kita seharusnya sentiasa mengamalkan akhlak Nabi dalam kehidupan seharian kita. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah harap anak-anak sentiasa mengamalkan akhlak dan nilai-nilai murni dalam aktiviti seharian kita. Nabi Muhammad merupakan contoh yang terbaik kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.